Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan semula live ini. Saya tak pasti apa yang berlaku dalam live yang direct daripada Facebook. Saya cuba cross posting ke page ke pentas dan page Dr. Muhammad Syahri. Saya tak pasti apa yang berlaku. Apa yang berlaku tak pasti. Maafkan saya. Sekali lagi saya Muhammad Syahri Rahman. Kita nak habiskan, kita nak selesaikan. Anda bisa berbicara daripada buku ini. Ini adalah bab yang ke-24 yang terakhir, tuan-puan. Pada siapa yang ikuti live dan juga video YouTube, sila pastikan button di bawah ini subscribe, insya-Allah. Terima kasih kerana video ini juga akan di-upload ke YouTube channel, insya-Allah. YouTube channel. Moga-moga yang anda melalui StreamYard ini menjadi, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Saya tak pasti, saya nak semak dulu, boleh? Semak dulu sebentar di Facebook. Sebentar ya kawan-kawan. Facebook yang sekarang ni menggunakan StreamYard agaknya menjadi tidak. Alright. Sedang berjalan dalam menggunakan StreamYard. Tak menjadi dengan gunakan apa pun tak apa. Kita teruskan. Kita teruskan dengan ini adalah tahap 3 kaedah 8. Tahap 3 kaedah 8 ialah dalam buku ini ialah kemahiran terakhir, iaitu kuasa ataupun bagaimana kita mampu menggunakan bahasa ataupun disebutkan sebagai kaedah retorik. Tuan-tuan, puan-puan, cik puan semua, kalau ada di sini sedang ikuti, boleh komen di situ. Terima kasih. Berikan sedikit komen daripada mana anda ikuti live ini. Pada dua tahap yang pertama sebelum ini, kita juga menggunakan kaedah bahasa. Di peringkat akhir setiap tekan 888. Yang ke-8 tu semua pedulikan bahasa, peduli bahasa. Yang ke tahap 3 ini lebih kepada menggunakan bahasa retorik. Macam mana nak melakukan pemujukan. Terima kasih yang ikuti live ini. Daripada mana tuan ataupun puan ikuti live ini, boleh komen di situ. Tekan komen. Saya nampak komen anda, saya boleh bacakan, insya-Allah. Ini menggunakan StreamYard. Saya gunakan yang tadi tak berjaya. Saya tak pasti apa technical error yang berlaku. Saya terpaksa ulang menggunakan StreamYard. Okey, apa maksud retorik? Apa maksudnya? Yang pertama adalah apa maksudnya? Ianya berkembang dari masa ke semasa. Ianya adalah seni memujuk atau meyakinkan. Seni memujuk atau meyakinkan. Ia juga bermaksud seni bercakap dan menulis dengan berkesan. Maksudnya kita ada seni dia, menggunakan seni untuk memujuk dan juga mengajak orang mengikut apa yang kita ingin sampaikan dan apa mesej dan juga idea yang kita ingin sampaikan sehingga orang buat tindakan. Jadi orang-orang yang perlukan sokongan dan sebagainya, kalau mempunyai kemahiran menggunakan bahasa-bahasa retorik ini, akan lebih terselah dan juga berjaya mempengaruhi orang. Mau? Ada kelebihan ini? Mungkin saja apabila kita mempunyai kuasa ataupun kita menguasai bahasa-bahasa retorik dalam
perbualan kita, dalam percakapan kita, dalam ucapan kita, kita mampu untuk memberikan sedikit rencah dan akhirnya mengajak orang. Okey, kita ambil beberapa yang dalam buku ini yang dituliskan. Ada 12. Wow, banyak. Ada 12 kaedah melibatkan yang kaedah retorik yang melibatkan pengurangan, jadi satu yang pengurangan, dia ada pengulangan dan juga ada yang melibatkan maksud literal dan juga kaedah retorik yang lain-lainnya. So, totalnya ada 12. Okey, yang pengulangan ini dia menggunakan macam contoh dia bagi terus perkataan pengulangan bunyi yang sama pada awal perkataan yang berdekatan. Contohnya gadis gigih. So GG gadis gigih. So digunakan dua, ini disebut sebagai aliterasi. Dan contoh ayat penuh, gadis gigih itu menggigil gementar. Gigil gementar. Kakak masih kaku ketika kami kembali. Kan. So ayat aliterasi ini dia sebahagian daripada retorik. Kaedah retorik. Dapat satu adalah pengulangan bunyi yang sama di awal. Aliterasi. Dapat? Catat nota. Alhamdulillah yang kedua. Tuan-puan, yang kedua disebutkan sebagai anafora. Anafora pengulangan perkataan atau rangkai kata yang sama pada permulaan ayat. Rangkai kata sama pada permulaan ayat. Rangkai kata ini diulang-ulang. Contoh, kita akan bertahan hingga ke akhirnya. Kita akan bertarung di Perancis. Kita akan bertarung di laut dan lautan. Kita akan bertarung dengan keyakinan yang meningkat dan kuasa di udara yang bertambah. Disambung lagi, kita akan bertarung di pantai, kita akan bertarung di tempat mendarat, kita akan bertarung di padang dan di jalanan. So kita akan bertarung itu diulang-ulangkan. Itu anafora, dua kaedah. Boleh? Terbaik. Selepas itu ada epifora. Epifora ini adalah menggunakan pengulangan perkataan atau rangkai kata sama pada permulaan ayat atau bahagian ayat yang berturut-turut. Contoh, dengan iman ini kita dapat bekerja bersama-sama, berdoa bersama-sama, berjuang bersama-sama, masuk penjara bersama-sama, menegakkan kebebasan bersama-sama dengan keyakinan. Itu bersama-sama kan diulang-ulang pada permulaan ayat atau bahagian ayat yang berturut-turut. So kita ada apa? Epifora. Tadi anafora di awal kan, di permulaan atau bahagian ayat. Dia lebih kurang kan, pengulangan perkataan, rangkai kata yang sama. Yang epifora ni pengulangan perkataan atau rangkai kata yang sama pada permulaan ayat atau bahagian ayat yang berturut-turut. Lebih kurang sama anafora, epifora. Mungkin kita study lagi, belajar lagi macam mana. Ada bezanya. Lihat contoh tadi pun ada bezanya. Dan yang keempat, kita pergi pada empat je yang lain, kita cerita apa dia saja, tak nak bagi contoh. Boleh? Yang keempat ada chiasmus. Saya pun tak tahu ni. Kita belajar. Chiasmus, dua ayat atau bahagian ayat berturut-turut di mana perkataan atau rangkai kata yang penting diulang dalam kedua-duanya, tetapi dalam susunan terbalik. Contoh, chiasmus. Jangan tanya apa negara buat untuk kamu.
Tetapi tanyalah, apa kamu buat untuk negara? Diterbalikkan. Kamu dengan negara, digunakan tu negara dengan kamu, diterbalikkan. Ini kataan ataupun ayat yang cukup glamour daripada John F. Kennedy. Contoh yang kedua adalah ketiadaan bukti bukannya bukti ketiadaan. Pelik juga yang kita dengar kan. Ketiadaan bukti bukannya bukti ketiadaan. Dan itu yang keempat. Dan yang kelima, Tuan Cik Puan, parallelism dipanggil. Penggunaan corak bahasa perkataan, rangkai kata dan ayat sama secara berturut-turut. Macam contohnya, kita akan membayar apa-apa harga, menanggung apa-apa beban, menghadapi apa-apa kesusahan, apa-apa, kan dia ulang. Dan menyokong mana-mana kawan, menentang mana-mana musuh, mana-mana ulang. Kan? Untuk memastikan kebebasan terus dipertahan. So, pengulangan-pengulangan ini, dia merupakan suatu kaedah retorik pengulangan. Okey? Dan seterusnya adalah kaedah kedua dalam pengulangan, bukan pengulangan, dalam retorik adalah perkataan tidak membawa maksud literal. Tidak membawa maksud literal. Dia menggunakan bahasa yang perumpamaan contohnya, personifikasi, kiasan, hyperbola. Ini kita cari 4 perkara ni saya bagikan. Personifikasi, perumpamaan, kiasan, hyperbola. Ini digunakan sebagai kaedah retorik. Dan seterusnya adalah kaedah retorik yang lain, alusi dan juga antitesis, persoalan-persoalan retorik yang mana jawapannya sudah diketahui tapi kita tanya juga, kan? Soalan yang tak perlu dijawab, itu soalan-soalan retorik. So ada 12. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebagai rumusan, penting sangat kita sama-sama belajar. 12 minit sudah, kita sama-sama belajar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Azri, akhirnya ada. Kan? Terima kasih komen. Cerita pasal retorik ini, orang-orang pengucapan awam yang hebat, dia belajar dan terus belajar dan gunakan perkataan-perkataan ini, bawa dalam dia punya pengucapan, latih, dia akan menjadi seorang pengucap yang sangat versatile. Dia banyak cara, dia tahu bagaimana nak tangani audiens dan dia menggunakan perkataan-perkataan yang cukup lunak didengar. Dan ini sebab itu pemindato-pemindato hebat, dia menggunakan perkataan-perkataan, kadang-kadang itu perkataan-perkataan retorik, perkataan-perkataan yang cukup mampu untuk memujuk orang untuk terus mendengarnya. Itu kelebihan orang-orang yang mempunyai kemahiran berbicara begitu baik sekali, kan? Dan kita kena latih benda ni, latih dan terus latih. Azri di mana tu Azri? Terima kasih kerana komen di situ. Alhamdulillah. Jadinya yang penting adalah kita terus latih, cari kesimpulannya latih, cari, baca buku banyak dan ambil beberapa perkataan dan capture, cari sesuatu yang dekat di hati, akhirnya dia akan terus menjadi sebahagian daripada diri kita. Ia karakter sebenarnya. Ia membina karakter. Bagaimana kita bercakap, bagaimana kita berhadapan dengan orang di hadapan dia adalah suatu karakter kita. Karakter kita terbangun. Saya mempunyai karakter sendiri. Azri, rakan-rakan yang lain juga mempunyai suatu karakter. Boleh? Dan sama-sama kita belajar. Ini adalah siri yang terakhir 24. Saya selesai berkongsi, anda bisa berbicara. Dan Alhamdulillah, saya juga telah kumpulkan video-video live ini, 14 minit, 12 minit yang kita ada ni ke YouTube. Jadi saya kumpulkan itu mengikut bahagian-bahagian. So ada 3 bahagian, akan ada 3 bahagian. 2 bahagian telah di-upload di YouTube. Boleh saja subscribe di YouTube saya di bawah ni. Ini dalam untuk orang YouTube ni. Anda bisa berbicara, betul?
anda bisa berbicara. Ya. Untuk rumusan yang ke-24 ini, kita cari, belajar, baca buku, cari perkataan-perkataan, ayat-ayat yang begitu lunak kita nak bawakan sebagai selitan dalam kita punya bicara kita, dan ambil tokoh-tokoh tertentu yang mungkin anda minat dan ambil baik-baik katanya yang di awal ataupun di tengah, bagaimana dia melonjakkan suatu idea itu dan dibawa dengan suatu perkataan-perkataan yang mungkin saja ada pengulangan tertentu, pengulangan perkataan-perkataan dan cara bagaimana menyebutkan, macam menyebut rakyat kan. Ada orang suka sebut R itu lebih sedikit, betul Azri ya? Bila disebut begitu tu dan diulang-ulang beberapa perkataan, contohnya tadi tu yang telah diberikan tadi, akan menyebabkan alunan, kelunakan bicara kita itu akan lebih terserlah, insya-Allah, insya-Allah. Boleh? Yang penting kita tahu kita nak belajar. Cari, belajar dan terus belajar, buat dan terus buat. Terima kasih. Kita dah 16 minit. Terima kasih Azri. Terima kasih juga siapa juga yang sedang sudi menonton. Kita boleh kembangkan lagi page Ilmu Bercakap ini kepada rakan-rakan yang lain. Moga-moga ada manfaatnya. InsyaAllah, saya yakin, saya percaya Azri seorang pembidato yang hebat, orang yang boleh bercakap juga dengan hebat, banyak fakta, banyak idea yang boleh disampaikan. Maka keluarkan, cari ilmu dan belajar dan terus kita gunakan kelebihan berbicara kita ni. Kita boleh bercakap, gunakan kelebihan sebaiknya. InsyaAllah. Perkongsian yang amat menarik biasanya DSEI, antara tokoh yang cukup lunak pengucapannya, mampu menggerakkan hati orang yang mendengarnya. Itu kelebihan beliau. Namun dalam politik, kita ramai ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyebabkan kita menyokong kepada satu pihak yang lain. Apapun, kita hormati bagaimana Datuk Seri Anwar mempunyai suatu kehebatan dalam pengucapan. Saya suka juga Datuk Tan Sri Anwar Musa, begitu bagus pengucapannya dalam parlimen, cukup baik, bagaimana santuni, hujah, bagaimana berdebat dan sebagainya. Ramai ada pembidato-pembidato hebat. Ahmad Maslan juga hebat dalam berpidato. Siapa lagi? Saya tak pasti. Siapa lagi yang ahli parlimen yang cukup bagus dalam Khairi Jamaluddin. Not bad. Yeah, good. Kita pernah ada dulu Rafizi kan. Yang itu sebab dinampak ramai lagi kan orang boleh berdebat dengan baik dan sebagainya. Even satu ketika Syed Saddiq begitu orang kagumi kan cara. Tapi ada benda-benda yang dia ada side yang sentiasa akan, ialah orang politik di mana sudut saja orang akan cari. Boleh Azri bersetuju macam tu? Kita nak berhentikan live ini. Terima kasih. Bawa 20 minit. Kita jumpa lagi. Terus belajar dan terus belajar insya-Allah. Of course, Tuan Guru Haji Abdul Hadi cukup lantang, cukup berilmu, pemidato. Cara dipidato juga hebat. Alhamdulillah. Hebat orang Melayu kita, tak kira lah orang politik di mana pihak sekalipun itu, bagaimana memenangi persepsi yang dibina, membawa itu diterjemahkan dalam undi untuk mereka ini berada di tampuk kuasa untuk melaksanakan idea gagasan yang mereka miliki. Dan sekarang ini alhamdulillah semua pihak telah ada pengalaman berada dalam kerajaan, maka hadapilah realiti itu dan mula nanti akan menyedari, sedar tak sedar, itu apapun itulah kebaikan yang berada di tampuk itu untuk laksanakan yang terbaik untuk rakyat, insya-Allah. Rakyat setuju
dan rakyat sokong mana-mana saja yang baik. Kita bukan orang politik, kita sokong mana-mana yang bagus untuk rakyat, untuk kami, untuk semua. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi dalam siri. Mungkin kita cari buku lain pula untuk kita kongsikan. Kita terus berkongsi, kita cari buku yang lain untuk dalam public speaking ni. Saya nak kembangkan lagi macam mana kita boleh kembangkan. Mungkin buku Datuk Roslan, saya ada satu yang mungkin boleh kita perincikan. Saya pernah buat yang 40 siri dan mungkin dalam buku mastery itu kita boleh kongsi-kongsikan sedikit. Tak selayaknya, tetapi saya buat itu kerana saya juga dalam proses pembelajaran, insya-Allah. So, okay Azri, kita jumpa lagi dan rakan-rakan lain jumpa lagi dalam siri ataupun perkongsian live seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.